Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita lihat kepada ulasan artikel yang saya kaji, iaitu bertajuk representasi argumen struktur konseptual bagi kata kerja kausatif bahasa Melayu dan hubungannya dengan sintaksis. Kita lihat kepada pengenalan. Menurut Walid Muhammad 2016, kausatif ialah sebagai ekspresi oleh ejen dalam satu perlakuan tindakan keadaan atau dalam tindakan keadaan sebab yang tanpa disedari. Dalam kajiannya, beliau telah mengaitkan sesuatu sebab boleh berlaku daripada subjek yang akan mengubah sesuatu keadaan atau peristiwa yang berlaku. Tetapi berbeza dengan pandangan Jack Kendall 2002, iaitu beliau yang berpandukan struktur konseptual. Beliau menganggap kausatif merupakan sebahagian daripada kata kerja bersifat ruang. Beliau mengelaskan kata kerja kausatif. Ruang terdiri daripada kata kerja gerak bersifat arah, gerak bersifat tambah, gerak bersifat orientasi, gerak bersifat menjadi dan gerak bersifat kausatif. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Dalam kajian ini, pengkaji terdahulu berpendapat tentang kausatif, tetapi pengkaji telah memfokuskan kepada dua objektif, iaitu membincangkan representasi struktur konseptual bagi kelas kata kerja kausatif bahasa Melayu berdasarkan struktur konseptual, dan yang kedua ialah memperjelaskan hubungan struktur kata kerja kausatif bahasa Melayu berdasarkan pendekatan struktur konseptual dan sintaksis. Permasalahan kajian, pelbagai pendekatan dan aliran linguistik telah membincangkan struktur dan pembinaan kata kerja kausatif. Kebanyakan kajian kata kerja kausatif telah dibincangkan dalam pelbagai bahasa dan pendekatan. Kajian terdahulu oleh beberapa tokoh ternama daripada pelbagai negara telah membincangkan kausatif dalam domen pendekatan semantik, khususnya peranan tematik dan lakuan kausatif sahaja. Walau bagaimanapun, menurut Jack Kendall 2002 dan 2011 telah menawarkan tentang penjelasan dari sudut struktur konseptual yang menganggap kausatif merupakan sebahagian daripada gerak bersifat ruang. Seterusnya kita lihat kepada sorotan literatur. Pada asasnya, terdapat beberapa kajian lepas yang telah mengkaji kata kerja kausatif dalam pelbagai bahasa dan pendekatan. Melalui kajian lepas yang dinyatakan, ia memberi petunjuk bahawa penggunaan sesuatu leksikal kata kerja kausatif bukan sahaja merujuk kepada seseorang untuk melakukan sesuatu sebab, tetapi faktor representasi argumen membolehkan makna kausatif berubah mengikut konteks dan keadaan. Seterusnya kita lihat kepada metodologi kajian. Melalui artikel yang dikaji, pengkaji telah menggunakan kaedah analisis data dan perbincangan. Ayat yang digunakan oleh pengkaji ialah dipetik daripada pangkalan korpus data Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai sampel perbincangannya. Terdapat 3 langkah yang digunakan oleh pengkaji, iaitu langkah pertama kajian ini ialah membincangkan tingkah laku semantik kata kerja kausatif berdasarkan representasi struktur argumen, struktur konseptual yang merujuk kepada pengelasan rumus tersebut. Langkah yang kedua yang digunakan ialah membincangkan perkaitan daripada semantik kepada sintaksis bagi kata kerja gerak dalam peringkat ujuran.
Pemetaan ini bertujuan menunjukkan pemetaan bermakna kata kerja kausatif dalam argumen kepada struktur sintaksis. Dan akhir sekali, langkah yang ketiga yang digunakan ialah pengkaji membekalkan struktur pemetaan sintaksis dengan mematuhi prinsip argumen atau petunjuk. Prinsip hubungan ini mempunyai struktur yang terikat di antara struktur konseptual dengan struktur sintaksis. Dan kesimpulannya ialah melalui artikel yang dikaji ini, dapat dirumuskan bahawa leksikal kausatif mempunyai pelbagai pandangan atau pendapat tentang penggunaannya dalam bahasa Melayu. Leksikal kausatif dalam tata bahasa Melayu ini tidak hanya menekankan kepada makna yang dibawa oleh kata kerja bersama imbuhan semata-mata. Melalui artikel yang dikaji ini juga, pengkaji menggunakan kajian yang menunjukkan kumpulan leksikal kausatif ini bukan sahaja membincangkan pada makna kausatifnya sahaja. Malahan, gambar semantiknya menunjukkan fungsi menjadi dan gerak dapat mengelaskan kausatif ini boleh berada dalam gerak ruang seperti yang telah dibincangkan oleh Jack Kendall 2002. Akhir sekali, melalui kajian artikel ini diharapkan agar lebih banyak leksikal kausatif kata kerja bahasa Melayu dapat dibincangkan dan pengelompokan kausatif dapat dilakukan berdasarkan kriteria makna semantiknya. Sekian, terima kasih.